Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Harap je semua berada dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan dan kita akan sambung sesi pembelajaran kita bagi episod kita pada hari ini untuk kelas Jawi bagi tahun 3. So, tak nak babel panjang, let's kita rolling intro dulu. Let's go. Ke kelas, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so untuk sesi ataupun untuk kelas kita dan untuk episod kita pada hari ini, kita akan sambung pembelajaran kita untuk subjek Jawi, iaitu pada tajuk Tajuk 2, perkataan berimbuhan. Tajuk besar dia perkataan berimbuhan. Nak tengok dekat mana? Tengok dalam buku Nota Tilmiz Bestari UPKK untuk tahun 3. Dekat situ ada tajuk yang kita nak ceritakan pada hari ini. So, kita nak fokuskan kepada tajuk apa? Iaitu tajuk imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran sahaja tau. Imbuhan akhiran ni imbuhan yang macam mana? Imbuhan yang berada duduk dekat hujung-hujung perkataan. Kalau ada kata dasar, contoh dia cuti. Cuti tu kata dasar. So, imbuhan akhiran dekat mana? Hujung perkataan tu. Contohnya, cutikan. Kan tu lah adalah imbuhan akhiran. Dia duduk belakang sekali. Okey, tu gambaran awal tentang imbuhan akhiran. Next, seterusnya. Okey, so sekarang ni untuk hari ini kita akan fokus kepada satu imbuhan saja, iaitu imbuhan akhiran an. Okey, imbuhan akhiran an ni kalau dalam bahasa Melayu ataupun dalam tulisan ruminya dia ada satu je lah sebutan dia, an, dan juga ada dua huruf tu lah, A dengan N. Tetapi, ada tapi dia pula. Tapi kalau dalam Jawi ni pula dia ada 4. Sudah ada 4 pula ustaz, macam mana 4 tu? Okey, tak apa, jangan pening, jangan risau. Kita akan belajar satu persatu, one by one. Okey. So, imbuhan akhiran pattern yang pertama iaitu kita ada pattern nun. Kita ada pattern nun saja. Pattern yang kedua, pattern alif nun. Okey, pattern yang ketiga, pattern hamzah nun, dan pattern yang terakhir, pattern keempat, alif hamzah nun. Okey anak-anak, ingat empat pattern imbuhan akhiran an untuk tulisan Jawi ni saja. Okey, so sekarang kita pergi one by one. Kita pergi kepada pattern yang pertama dulu, iaitu pattern huruf nun. Let's go. Okey, masa bila kita nak guna pattern yang pertama, iaitu pattern huruf nun single tadi je. Okey, so yang pertama kita kena ingat konsep ataupun kaedah dia. Kita berjumpa dengan kata dasar yang diakhiri dengan huruf ya. Kata dasar ni maksudnya kata yang original, kata yang tak ada tambah-tambah apa, tak ada ditambah perisa apa-apa, dia original. Kalau kamu pergi KFC, KFC kan kita minta ayam spicy original kan, maksud dia yang original tu tak ada ditambah apa-apa. Yang itu yang original lah. So, apakah contoh perkataan yang diakhiri dengan huruf ya tu? Kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita tengok pada part suku kata yang terbuka dulu. Okey. Yang pertama, saji. Saji. Ending dia huruf ya. Kedua, puji. Puji, ending pun huruf ya. Ketiga, hari. Hari. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, tepi. Tepi. Gitu. Itu adalah untuk suku kata yang terbuka. Okey. Sebenarnya dia ada satu lagi benda yang kamu kena ingat, iaitu untuk pattern yang pertama ni dia berkait dengan suku kata yang terbuka dengan suku kata yang tertutup. So, harapnya anak-anak semua dah tahu beza kan, sama ada dia perkataan ni suku kata yang terbuka ataupun suku kata yang tertutup. Okey. Isunya sekarang macam mana pula dengan perkataan yang menggunakan suku kata yang tertutup? Okey, contoh perkataan yang ustaz boleh bagi kat sini. Yang pertama, makan. Makan. Kan tu adalah suku kata yang tertutup, betul tak? Betul kan? Okey. Seterusnya, latih. Latih. Tih tu adalah suku kata yang tertutup. Setuju tak setuju? Setuju. Okey, alhamdulillah. Seterusnya, kutip. Kutip. Kutip juga adalah suku kata yang tertutup, ending dia. Dan yang terakhir, tulis. Tulis. Tulis juga adalah suku kata yang tertutup.
Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada orang kata part yang pertama lah, kaedah yang kita ingat tadi apabila berjumpa dengan kata dasar yang ending dia huruf ya. Okey, kita fokus kepada sukata yang terbuka terlebih dahulu. Okey, kita ada perkataan saji dekat sini. Okey, saji. Saji adalah perkataan sukata yang terbuka, betul tak? Saji. Saji. Sukata yang terbuka. Dan ingat balik konsep dia tadi. Untuk formula ataupun untuk pattern yang pertama, kita gunakan pattern nun saja, betul kan? Apa kata kalau kita masukkan pattern yang bukan pattern dia? Maksudnya kita masukkan alif nun kat sini. So bila kita masukkan alif nun, dia jadi macam mana? Sajian. Dia akan jadi, kaedah dia akan salah. Sebab kenapa salah? Sebab ingat balik anak-anak, sebab ending sukata yang terbuka tu dia ada huruf ya dekat sini. Dia ada huruf ya, makanya kalau ada huruf ya, wajib kita gunakan kaedah nun saja untuk imbuhan akhiran an dia. So tak boleh letak alif nun. Macam mana jadinya? Next kita tengok. Okey, makanya huruf alif dekat alif nun ni kita gugurkan, kita buang sahaja. Okey. So jadilah dia nun dan kita sambungkan jadilah dia sajian. Gitu je dia punya konsep ataupun kaedah dia. Faham anak-anak? Okey, insya-Allah. So, contoh perkataan yang lain pula. Okey, sama tadi, puji. Puji ni kita kena gunakan pattern yang macam mana anak-anak? Gunakan pattern yang pertama. Yang guna nun saja. Kenapa kena guna nun? Sebab dia adalah kata dasar yang diakhiri dengan huruf ya, pandai. Okey, so jadilah dia pujian dekat sini. Okey, next. Seterusnya, hari. Hari juga diakhiri dengan huruf ya, makanya kita kena gunakan pattern yang pertama lah, pattern nun, maka kita sambungkan jadilah harian. Okey, seterusnya tepi. Tepi. Kalau kita sambung, kita masukkan dengan imbuhan akhiran an dekat sini, walaupun dia guna nun tapi dia adalah imbuhan akhiran an, jadilah tepian. Tepian. Di tepian, gitulah. Okey, faham anak-anak setakat ni? Okey, insya-Allah faham Okey, next. Seterusnya. Okey, macam mana pula kalau dia jumpa dengan suku kata yang tertutup? Ingat balik tadi anak-anak. Tadi kita cerita pasal kata dasar yang diakhiri dengan huruf ya. Dan dia ada dua pecahan tadi, ingat kan? Pecahan yang pertama sukata yang terbuka. Pecahan yang kedua sukata yang tertutup. Sekarang kita nak tengok yang tertutup tu pula. Okey. Buka, tutup. Tutup. Gitulah. Okey, seterusnya. Okey, untuk sukata yang tertutup pula dia sama je. Dia sama je. Kalau kita masukkan kaedah yang salah ataupun pattern yang salah, contohnya untuk misal yang pertama ni, makan. Makan kan dia adalah sukata tertutup. Betul tak anak-anak? Betul kan? Okey, tapi kita masukkan yang bukan kaedah dia. Kita masukkan alif nun saja je nak try test kan. Jadi ke tak jadi kan? Kita tengok. Bila kita masukkan yang bukan kaedah dia, bukan pattern dia, maka dia akan jadi salah lah dekat sini, makanan. Walaupun sebutan dia, orang kata sebutan dia lah betul je ustaz, tak payah kira lah sebutan. Ya, memang betul, tapi kaedahnya salah. Kita tak nak yang kaedah salah tu. Boleh anak-anak? Okay, alright. So, apa yang cara kita buat sama je macam yang tadi juga. Kita tak payahlah letak alif tu. Jangan pandai-pandai lah letak alif. Biar cukup sekadar nun saja. Ikutlah dia punya kaedah dia. Okay, faham anak-anak? Okay, alhamdulillah. Okey, so contoh perkataan yang lain yang kita ada kat sini. Latih. Latihan. Tulis. Jadi, tulisan. Ketiga, kutip. Campur nun jadi kutipan. Alright. Okey, selesai untuk pattern yang pertama iaitu pattern nun. Sekarang kita pergi kepada pattern yang kedua iaitu pattern alif nun pula. Pattern alif nun pula. Yang nun tadi boleh simpan dalam kepala, simpan erat-erat, kunci dalam kepala. Jangan bagi dia keluar pula. Itu biar kita ingat sendiri. Okey. So sekarang untuk pattern yang kedua. Pattern yang kedua ni pula dia adalah jumpa dengan perkataan yang kata dasar tu original dia diakhiri dengan huruf waw pula. Kalau macam untuk pattern pertama tadi diakhiri dengan huruf ya, betul kan? Sekarang ni diakhiri dengan huruf
wow pula. Okey, so sekarang ni kita tengok dulu apa contoh-contoh perkataan yang diakhiri dengan huruf wow. Contohnya, tuju. Tuju apa? Tuju ke klik tu ke? Bukan. Tuju tu tuju menuju, tuju ke arah gitu. Okey. Seterusnya, tiru. Tiru. Okey, next. Buru. Buru. Lagi seru. Seru. Okey. Last, deru. Deru. Okey. So sekarang ni kita ada contoh 5 contoh perkataan yang diakhiri dengan huruf wow. So sekarang ni kaedah dia macam mana kita nak masukkan kan pada pattern yang kedua. Okey, sekarang kita tengok. Okey anak-anak. So untuk kaedah dia ataupun untuk macam mana cara kita nak sambungkan, kita nak masukkan imbuhan an tu dengan pattern yang kedua, iaitu pattern alif nun. So anak-anak jangan fikir alah susahnya banyak betul lah kaedah dia. Jangan fikir macam tu. Yang untuk yang pattern kedua ni dia sangat-sangat senang, sangat simple. Simple as kacang. Macam tu. Mudah seperti kacang. So macam mana dia punya cara dia? So kita pergi kepada misal perkataan dia. Contoh yang pertama, kita ada perkataan tuju. Tuju. Tuju ni tadi kita tengok kaedah dia diakhiri dengan huruf waw, betul kan? Perkataan kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw, kita gunakan pattern yang kedua, iaitu pattern alif nun. So bila kita masukkan alif nun dekat sini, maka dia akan jadi tujuan. Dia letak aje alif nun dekat situ. Anak-anak jangan risaulah, jangan pening kepala lah. Tak ada apa-apa yang nak dibuang, tak ada apa-apa yang nak digugurkan pun kali ni. Tak ada. Masukkan je. Letak satu perkataan, boom, gabung, meletup. Gitu. So tak ada apa-apa yang nak dibuang dekat situ. Contoh perkataan lain, tiru. Tiru kita campur dengan an kat sini jadi tiruan. Okay, next. Buru. Buru kita campur dengan an jadi buruan. Next, seterusnya seru. Seru kita campur dengan alif nun ataupun an dekat sini jadi seruan. Dan yang terakhir, deru. Deru kita campur dengan an jadilah deruan. Tengok, tak ada apa-apa huruf yang dibuang pun kat situ. Kita just campurkan perkataan yang ada kata dasar yang original dan diakhiri dengan huruf waw, kita campurkan dengan imbuhan an yang pattern kedua, iaitu pattern alif nun, campur jadilah perkataan atau yang perkataan yang berimbuhan yang baru. Tak ada apa-apa yang nak diubah, tak ada apa-apa yang nak dibuang pun. Okey, faham anak-anak setakat ni? Okey, insya-Allah. Okey anak-anak, cukup sekadar itu saja kelas kita dan untuk episod kita pada hari ini. So anak-anak kena stay tune lah untuk episod yang akan datang. Sebab untuk yang episod akan datang kita akan ada sambungan lagi untuk kita punya kelas pada hari ini. Dan juga kita akan buat latihan sama-sama. Adakah anak-anak fokus, adakah anak-anak dah ingat kaedah-kaedah yang kita dah belajar pada hari ini. So stay tune. Okey anak-anak, so macam mana, boleh faham ke apa yang Ustaz ajar tadi? Harapnya anak-anak semua boleh faham lah, insya-Allah. So kalau anak-anak suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan button like dekat video ni. Kalau boleh kita banyakkan like, kita target lah dalam 50 like saja. Dan kalau lebih tu alhamdulillah, rezeki kita ya, rezeki anak-anak. Okey, dan kalau anak-anak suka dengan video ni, jangan lupa untuk kita bagi-bagikan, kita sharekan kepada orang lain supaya orang lain pun dapat manfaat. Dan kalau anak-anak suka nak sokong Ustaz, so tekanlah button subscribe yang ada dekat bawah video tu. Bagi dia color warna kelabu. Dan jangan lupa untuk tekan notification bell sekali yang ada dekat sebelah button subscribe tu. Okay anak-anak, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, stay safe, stay at home, kita jaga kita. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.